Kontrak Pesuruhjaya Sukan Kebangsaan Dr. Wirdati Mohamed Razi akhirnya terlerai. Menerusi satu kenyataan media yang dikeluarkan Kementerian Belia dan Sukan KBS petang tadi, KBS mengesahkan tugas Dr. Wirdati berakhir hari ini berikutan pemendekan kontrak perkhidmatan. Menerusi kenyataan KBS, tempoh perkhidmatan Dr. Wirdati Mohamed Razi sebagai Pesuruhjaya Sukan Kebangsaan akan berakhir hari ini, 30 Oktober. Ia selaras dengan pemendekan kontrak perkhidmatan dan ini adalah pertukaran biasa dalam perkhidmatan kerajaan yang sentiasa dinamik. Untuk itu, KBS mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Dr. Wirdati sepanjang berkhidmat sebagai Pesuruhjaya Sukan bermula pada 1 Oktober tahun lalu. Pengalaman dan kepakaran Dr. Wirdati telah membantu KBS dalam memperkemas urus tadbir persatuan-persatuan dan badan-badan sukan kebangsaan. Apapun, ini kali pertama seorang Pesuruhjaya Sukan tidak menghabiskan tempoh perkhidmatannya selama 2 tahun. Dengan Dr. Wirdati hanya menerajui pejabat Pesuruhjaya Sukan PPS selama setahun saja. Untuk rekod, Dr. Wirdati yang mempunyai latar belakang perundangan sukan menjadi calon pertama menjawat jawatan tertinggi dalam PPS menerusi temu duga yang dijalankan secara terbuka berbanding lantikan terus yang dilakukan sebelum ini. Pelbagai reaksi balas pemerhati bola sepak terhadap hasrat Badan Penganjur Liga Malaysia MFL meneruskan penganjuran Piala Malaysia musim ini. Ada yang lega ia diteruskan, namun tidak kurang mahu saingan dibatalkan saja berikutan bimbang akan mewujudkan kluster COVID-19 yang baru. Bagi bekas jurulatih kebangsaan Abdul Rahman Ibrahim, legasi Piala Malaysia perlu diteruskan dan dijalankan secara karnival tetap boleh diangkat sebagai pilihan terakhir. Pernah membimbing Selangor bergelar juara Piala Malaysia pada 2001 dan Perlis pada 2006, selain pengalamannya 2 kali mengendali skuad kebangsaan, Abdul Rahman Ibrahim cukup masak dengan kemampuan pemain tempatan yang perlukan masa bermain secara kompetitif untuk mengekalkan prestasi. Sekaligus, dia menolak jika ada cadangan Piala Malaysia dibatalkan untuk musim ini. Kita batal tu, kita mematikan perkembangan. Bila kita batal tu, kalau kita batal 6 bulan tak ada pertandingan, kemerosotan akan turun. Kita berlatih saja tapi tidak ada persaingan nak tu. Jadi itu yang masalah. Tapi kalau kita ada pertandingan dan ada perlawanan, sebab itu kita sebelum pertandingan kita ada perlawanan ujian, perlawanan persahabatan ini untuk menaik mercu prestasi yang diharapkan. Menerusi keputusan yang dibuat MFL dalam mesyuarat ahli lembaga pengarah Rabu lalu, format Piala Malaysia diubah kepada saingan kalah mati namun mengekalkan penjadualan pertandingan di venue pasukan masing-masing. Kecuali 4 pasukan yang terkesan dengan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Lembah Kelang selain Sabah yang terpaksa menarik diri. Menurut Abdul Rahman, MFL tidak boleh menolak terus cadangan menganjurkan Piala Malaysia musim ini secara karnival, memandangkan ia lebih praktikal jika pandemik COVID-19 masih lagi tidak menunjukkan tanda-tanda pemulihan sekalipun badan penganjur itu telah menjelaskan menolak terus cadangan itu. Karnival itu adalah baiklah dari segi dalam keadaan pandemik COVID-19 ni. Dia menyimakkan masa, menyimakkan perbelanjaan dan juga itu dari segi infrastruktur dan sebagainya. Cuma dalam permainan pada musim ini ialah tidak ada penonton, tapi sebagai nak menghabiskan juga dengan itu, maka perlulah dibuatkan satu pertandingan supaya dikumpulkan di satu tempat di mana tidak adanya COVID itu. Persatuan Bola Sepak Malaysia AFM pula kekal yakin dengan keputusan Piala Malaysia akan dimainkan di luar zon Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB yang bermula minggu depan. Jawatankuasa Pertandingan Tempatan JKPT menyifatkan ia lebih bersesuaian berbanding dengan penganjuran secara karnival yang agak rumit. Keputusan penganjuran Piala Malaysia dilangsungkan di luar zon PKPB sudah diperhalusi Liga Bola Sepak Malaysia MFL dan direstui Jawatankuasa Pertandingan Tempatan JKPT Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM.
Ianya lebih praktikal serta dilihat tidak akan membebankan pasukan-pasukan bertanding, melainkan hanya 4 pasukan Selangor, Kuala Lumpur, UiTM FC dan PJ City FC sahaja yang perlu mencari stadium gantian sebagai gelanggang tuan rumah bergantung kepada undian. Pertandingan secara karnival masih dianggap kurang sesuai mengambil kira banyak faktor seperti kewangan, logistik, venue dan padang latihan bagi menampung kesemua pasukan bertanding. Mungkin tidak cukup di satu-satu tempat itu untuk menyediakan pasukan-pasukan ini untuk venue latihan sebelum pertandingan, dan mungkin pertandingan itu juga terpaksa diadakan sekerap mungkin, ataupun kita katakan stadium pun mungkin di kawasan itu pun tidak cukup untuk menampung perlawanan-perlawanan ini. Jadi saya kira MFL telah membuat ketetapan ini wajar kerana ini juga memudahkan pasukan-pasukan kerana masih ada pasukan yang masih dapat bermain secara home ground. Apa yang penting ialah semua pihak menjaga keselamatan dan menuruti prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan setiap masa. Selain berharap situasi penularan COVID-19 kembali pulih di seluruh negara selepas ini. Saingan Piala Malaysia juga masih relevan dianjurkan kerana banyak kawasan lain yang masih selamat selain format pertandingan yang sudah diubah suai demi kelangsungan pertandingan yang diiktiraf antara tertua di Asia itu. Tuntutan beberapa ketua jurulatih Persatuan Sukan agar Majlis Sukan Negara MSN membenarkan mereka mengadakan pertandingan simulasi sewaktu latihan kuarantin ketika ini adalah sebagai kesinambungan momentum persediaan sebelum Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dikenakan lagi. Ini kerana atlet beberapa persatuan sukan difahamkan sudah bersiap sedia menghadapi kejohanan besar sebelum ianya dibatalkan. Ketua Jurulatih Olahraga Muhammad Mansaha Abdul Jalil antara yang merombak program latihan atlet selepas kejohanan tertutup under distance terpaksa dibatalkan. Namun kejohanan yang sepatutnya berlangsung pada 7 November itu akan digantikan dengan sesi ujian prestasi atlet. Pada sesi itu, atlet akan bersaing sesama sendiri dan dinilai prestasi semasa. Begitupun kejohanan terbuka Malaysia yang dijadual akan berlangsung pada 11 hingga 13 Disember depan masih dalam perancangan bergantung kepada keadaan semasa. Ketika ini, seramai 50 atlet olahraga berada di MSN Bukit Jalil. Pasti ada emosi yang terjejas sedikit ataupun tertekan sedikit kerana mereka tidak dapat menzahirkan apa yang mereka lalui dalam bentuk pertandingan dari segi menilai prestasi dan sebagainya. Dan ini merupakan cabaran-cabaran bagi semua yang ada. Turut tidak terkecuali giat memantau program latihan ialah Ketua Jurulatih Powerlifting Negara Jamil Adam. 2 atlet powerlifting negara Boni Bunja Agustin dan Jong Yi Ki boleh dikatakan sudah sebelah kaki ke Paralimpik Tokyo. Begitupun mereka perlu menunggu pengesahan dari para powerlifting dunia IPC yang akan mengeluarkan senarai atlet yang layak beraksi di Tokyo mengikut ranking. Ataupun since last RPT program Bukit Jalil tu, kita teruskan direction tu sampai ke Tokyo nanti macam yang telah kita rancang dan kita akan ubah setakat ni. Mengikut ranking dunia, Boni kini berada di kedudukan kedua sementara Yiki di tempat ke-11. Begitupun mereka akan menunggu sekiranya akan ada pertandingan baru dijadual tahun depan oleh IPC. Bagi meredakan tekanan dan merehatkan minda atlet yang terpaksa menjalani latihan secara kuarantin, MSN juga telah menyediakan pelbagai aktiviti rekreasi di kesemua 5 pusat latihan berpusat. 24 calon dikenal pasti Konfederasi Hoki Malaysia MHC untuk mengisi jawatan selaku penyelaras peringkat negeri bagi program pembangunan hoki negara NHDP. Dengan sesi temuduga sudah pun dilaksanakan Rabu lalu, MHC bakal memuktamadkan senarai 14 individu yang akan ditempatkan di setiap negeri. Dijalankan secara maya bersama kesemua 24 calon, sesi temuduga berkenaan turut membabitkan wakil-wakil dari Kementerian Pendidikan Malaysia, Majlis Sukan Negara, selain pengarah teknikal pembangunan dan skuad projek khas Paul Revington. Dan MHC menerusi pengurusi jawatankuasa pembangunan, Datuk Dr. S. Shamala mendapati calon-calon yang tersenarai menunjukkan minat tinggi selain turut memiliki pengalaman dalam sukan hoki. Selesai sesi temuduga, proses penilaian dalaman akan dijalankan sebelum senarai akhir calon yang berjaya akan diumumkan pada 4 November nanti.
NHDP mula digerakkan MHC bagi menyelaraskan program pembangunan akar umbi jangka panjang sukan hoki di seluruh negara mengadaptasi konsep yang diguna pakai bola sepak dalam program pembangunan bola sepak negara NFDP yang mula membuahkan hasil. Dengan itu, sekian segmen sukan malam ini. Saya Abu Bakar Atan teruskan bersama Buletin Utama. Salam hormat.